Kilang Tekstil Arts mengeluarkan kain tanunan di Ayar Keroh Melaka. Maklumat berikut daripada buku perekonomiannya pada 31 Disember, tarikh akhir. Okay lah, awak tengok senarai yang dia bagi ni awal akhir tu. Jadi di sini awak tengok apakah rasa-rasa kamu format yang kamu perlu gunakan. Format panjang ke format pendek untuk akaun pengeluaran. Okey, macam biasalah kamu tengok hint dia pada item kerja dalam proses. Dia bahagikan kepada 3 iaitu bahan langsung, buruh langsung dan overhead. Jadi format panjang lah. Nah, format tu maksud dia, format panjang apa maksud? Kerja dan proses ada 3 kali lah. Di bahagian bahan langsung, di bahagian buruh dan di bahagian overhead. Ada 3 kali kerja dalam proses sebab dia bagi kepada 3 item. Okey, baik. Benda-benda yang lain tengoklah, kita baca dulu. Mesin, alatan pejabat, belian bahan langsung. Yang ni pun ada ni. Belian barang siap. Okay, soalan ni ada item belian barang siap. Maksudnya nanti dalam akaun kita kena buat apa? Kita kena buka akaun alat kecil, akaun pengeluaran dengan akaun perdagangan. Jadi dia bagi kat kamu butiran belian barang siap. Yang ni jawapan akaun perdagangan lah. Belian alat kecil. Jadi tahu dah alat kecil ni ada pelarasan. Belian alat kecil dengan baki-baki alat-alat kecil ada pelarasan. Biasalah kan kita kena pakai rumus apa? Awal tambah beli tolak akhir. Jualan, pulangan belian. Belanja membaiki mesin ni adalah kos overhead. Akutan masuk bahan langsung ni Audi. Akutan keluar adalah belanja. Ini belanja di akaun untuk rugi lah. Tapi tak sampai kan. Kita hanya buat sampai akaun perdagangan sahaja. Dia catat lah. Buruh tak langsung kilang adalah kos overhead. Gaji operator pengeluaran adalah buruh langsung. Gaji jurujual adalah belanja. Akaun untung rugi. Sewa nanti mungkin ada dia bagi tahu lah maklumat overhead berapa persen. Utility pun nanti mungkin ada lah dipecahkan. Insurans kilang tu terang-terang lah. Yang kilang punya lah so overhead. Susut nilai terkumpul alatan pejabat dan susut nilai terkumpul alat mesin. Okey lah, yang setakat kita catat yang tu dulu. Kemudian kamu perhatikan maklumat tambahan di sebelah. Pada 1 Disember, 4 orang operator pengeluaran telah diambil. Jadi keyword di sini operator pengeluaran. Bermaksud ialah gaji operator pengeluaran ada pelarasan. Ayat nombor 1. Okey, warnakanlah tu, highlight. Dia kata apa ni? Gaji bulanan dia ambil 4 orang. Gaji bulanan 1,500 seorang. Perkara ini belum dicatat. Maksudnya kalau belum catat, lagi nak kena tambah lah no. Okey, yang berikutnya pulangan belian 9890 adalah untuk bahan langsung dan barang siap. Yang ni dia pecah pulangan belian tu. Pulangan belian ni dia pecah 2. Dia bagi tahu kan dia pecah 2. Bahan langsung 3570. Yang barang siap 6320. Apa maksud dia? Yang mana akan masuk akaun pengeluaran? Angka berapa ribu masuk akaun pengeluaran? Okey, yang masuk jawapan pengeluaran itu 3570. Yang masuk jawapan akaun perdagangan 6320.
20 lah tu kamu label siap-siap lah. Lagi bila kita tengok kamu tahulah yang mana masuk, berapa ribu masuk mana lah. Okey, itu maklumat pelanggan belian dia pecah 2. Yang ketiga, satu nota debit. Nota debit telah diterima kerana keyword dia ni angkutan masuk bahan langsung terkurang charge. Jadi angkutan masuk bahan langsung lah keyword dah. Sila warnakan angkutan masuk bahan langsung ayat nombor 3. Nak kena buat apa ni? Ayat ni senang je. 500 terkurang charge belum dicatat. Okey, mudah saja nak. 4,000 kena tambah dengan 500. Okay, yang senang-senang bolehlah catat terus. Royalty masih belum direkod. Tadi kita tengok dalam senarai ada ke tidak royalty kat sini? Tak ada. Jadi akan wujud apa? Wujud belanja langsung. Yalah, belanja langsung ni kos prima dah, dia kos prima. Utility belum bayar. Ini ada 2 lah, ayat utility ada 2. Utility nombor 5 dengan baca dengan nombor 6. Kilang 75% dan ada yang belum bayar 600. So dalam senarai tu kamu kena warnakan utility lah kan. Okey, catat dulu. Belum bayar nak kena buat apa? Belum bayar? Okey, betul. Belum bayar kena tambah. So tambah 600. Kemudian yang dia beritahu kilang bermasuk overhead lah. Overhead hanyalah 75% sahaja. Okey, susut nilai aset bukan semasa. Alatan pejabat dengan mesin. Okey, yang ni ada sedikit dia nak uji kamu. Yang mana nak masuk akaun pengeluaran? Antara dua susut nilai tu, yang mana nak masuk akaun pengeluaran? Okey, yang mesin sahaja nah. Akan jadi apa? Susut nilai akan jadi overhead. Yang tu alatan pejabat. Alatan pejabat ni kita anggap dia tu yang akaun untung rugi lah. Belanja akaun untung rugi. Melainkan kalau soalan sebut ada bahagian kilang. Mungkin kilang pejabat. Yang ni dia tak bahagi ya. Dia tak bagi pecahan. Kita anggap situ sebagai belanja akaun untung rugi. So yang masuk overhead adalah yang mesin saja. So dia guna kaedah yang ada nilai scrap lah. So untuk mesin lah kita kira susut nilai lah no. Untuk mesin kita kira SN lah. Kira susut nilai sebagai overhead. Sewa dibahagikan antara kilang pejabat 4:1. Okey, anda boleh bagi tahu lah sewa overhead berapa? 4/5 lah. 4:1 overhead adalah 4/5. Okey lah, jadi yang ada warna-warna itulah. Alat kecil, pulangan belian, betul lah, pulangan belian alat kecil, angkutan masuk, gaji operator, sewa dengan utility. Okeylah, kita buat jawapan A dulu. Akaun alat-alat kecil. So yang ni kamu tak payah buat kiraan lah lagi, kita buat ledger kecil. So ni nak pakai sikit je lah. Ni soalan apa ni? Melaka soalan 3. Akaun alat-alat kecil.
Okey. Gunakan kemahiran kamu menyediakan benda ni sewaktu kamu buat tugasan baru-baru ini. Alat kecil ni kalau ikutkan sifat asal dia adalah aset. Kalau ikut cara soalan ni, dia rekod sebagai aset. Sebab dia ada baki awal dan dia ada belian dan dia ada angka baki akhir. Jadi bila ada baki awal, baki akhir ni maksudnya benda tu direkod sebagai aset dululah. Maka kita nak mencari dia punya belanja. Kita nak mengira dia punya belanja. So bila dah tahu dia tu aset, apa tengoklah kan. Masukkanlah baki. Baki aset duduk mana? Sebelah debit lah tu, A tu kan. Tambah A tu, baki awal dia debit. Buat cikgu ajar lah. Masuk baki awal, silang baki akhir. Aset baki awal debit. So 2180 baki awal, baki BB lah butiran dia. Lepas tu silang baki akhir. 1320 baki HB. Biasalah soalan ledger ni kalau ada baki ni kena buat sampai bawah dah. So silang teruslah siap-siap lagi sekali. 1320. Ya, masuk baki awal, aset debit, silang baki akhir atas jumlah, lepas tu silanglah lagi sekali apa-apa yang tu lah baki akhir tu. So dapatlah macam tu rupa dia nah. Apa lagi nak masuk kat sini? Dah masuk baki awal, alat-alat kecil. Ambil apa pula? Ni partner dah lah. Jadi untuk soalan ni, kamu tak payah pakai yang formula lah sebab kita kena buat ledger. Ledger tu sebenarnya benda tu lah, formula tu lah. Awal tambah beli. So rekod beli belah mana aset? Aset bertambah, bila kita beli, okay, masuk sebelah debit lah. So 1960 tu kamu debitkan. Butiran dia bolehlah sama ada bank ataupun tunai, tak kisahlah. Katakan saya nak tulis tunai. Tunai lah, kalau kamu tulis bank pun tak ada masalah lah. Tu yang kata awal tambah beli ni, nampak formula dia kan? Awal tambah beli. Inilah awal debit, beli pun debit kan, aset bertambah. So kita awal tambah beli, tolak dengan akhir sebab akhir tu sebelah kredit. So dapat dia punya formula tu, awal tambah beli, tolak akhir. Sebenarnya dalam ledger tu lah benda tu. So awal tambah beli 2180 1960 4140 tolak 1320. Dapat angka imbang dia 2820. Yang tu kamu tulis apa? Ni nak bawa ke mana? Belajar dalam tugasan, kalau benda tu akaun perdagangan, waktu kita tutup, kita tulis akaun perdagangan. Kalau benda tu item akaun untung rugi, kamu tulis akaun untung rugi waktu tutup. Ini item akaun apa? Ini item akaun pengeluaran. So tulis kat angka imbang tu, akaun pengeluaran. So jadi sekali bila kamu nak buat akaun pengeluaran, tak payah pakai formula ni lah. Kamu terus ambil angka yang tu lah, 2820 ni lah masuk dalam overhead. Itu yang kita buat pelarasan tu lah, yang ni lah. So sekali terus masuk dalam overhead angka imbang ni lah. Okey, faham lah? Yang tu lah ledger dia. Dia dapat apa? 3 markah. Baik, sekarang ni kita nak buat jawapan yang B lah, yang utama tu, 17 markah, akaun pengeluaran. Akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2023. Okay, kita nak buat akaun pengeluaran. So prepare kertas dulu, buatlah 2 kolom. Memang akan pakai sampai belakang lah. Kertas ni pun tinggal 3 suku ya. Okay, kita buat akaun pengeluaran. So atas sekali apa dia? Kos bahan
langsung. Okey, kita buat siap-siap lah format dah. Mirip-mirip KJ ya. Kos bahan langsung. Tulislah siap-siap perkataan digunakan pun. So mirip format KJ. Inventory awal, belian, tolak, pulangan, belian, 1, 2, 3, 4, 5, tolak, inventory akhir, dapat sini kos. Kos apa? Kos bahan langsung digunakan lah. Belum lagi. Sebab kita ada apa? Kita ada kerja dalam proses. So pada ambil ni. Belum lagi. Dekat tu dulu. Sebab soalan ni kita ada kerja dalam proses lah. Okay, tak apalah ya. Kita buat dekat itu dulu. Sebab ni soalan ni format panjang. So lagi kat bawah ni kamu akan selit lagi kerja dalam proses awal dengan kerja dalam proses akhir. Apa kita buat dekat itu dulu. Sekarang ni kamu isi angka. Okay, sila isi angka-angka. So yang ni kita ambil angka-angka bahan langsung. Jangan sila ambil angka. Inventory, ambil inventory bahan langsung. Awal akhir isikan. So inventory letak kat lajur yang kedua lah. Inventory bahan langsung awal 2, 3, 6, 3, 0. Okay, inventory awal bahan langsung. Inventory akhir bahan langsung 3, 3, 4, 5, 0. 3, 3, 4, 5, 0. Inventory selesai. Belian. Ambil belian yang betul lah. Saya ingin ambil belian barang siap pula. Ambil belian bahan langsung. Jangan silap belian. Belian bahan langsung. 183. Silap lain. 183,970. Ni tadi ni pulangan kan ada pecah 2 ni. So sekarang ni jangan ambil angka yang asal lah. Kena ambil angka yang 3570. 3570. 183,970 tolak 3570. 183,400. Okey, pulangan belian sudah. Okey, kita ada lagi satu item iaitu Audi lah. Kita ada angkutan masuk bahan langsung Audi. So Audi kena tambahlah dulu. Tambah angkutan masuk. Okey, ada pelarasan. So 4,000 tambah 500 dapat 4,500. Mana? Saya silap tekan. Saya tekan 186. Okey, sorry. Tu ada 3 situ. Okey. Macam mana jari kena 6 ni? Saya silap kira, saya silap tekan angka belian. Betul lah lebih 3,000. Okey, tak apalah, masih. So 180, 400 tambah 4,005. So dapat 184. Ini baru bawa lah ke sebelah. 184,900. So kamu ada 3 angka wajib lah. Angka awal, angka beli, angka akhir. So awal tambah beli, tolak akhir. Tambah awal 23630 208 530. Tolak akhir 33450. Dapat 175080. Okey, sebab kita punya format panjang. Kalau sebelum ni yang tadi yang saya nak tersilap awal tu, yang ni kita tulis kos bahan langsung digunakan. Tapi yang ni jangan lagi lah. Sebab kita ada apa? Kerja dalam proses.
Jadi ambil kerja dalam proses yang bahan langsung sahaja dululah. Awal tambah, akhir kamu tolak. Tambah kerja dalam proses awal, selang satu tolak kerja dalam proses akhir. Baik, tengok angka yang betul-betul lah. 1570 yang awal bahan langsung, yang akhir 1550. Baik, kira lah balik. Kalkulator ada lagi angka tadi. Tambah 1570 176 650. Kita tolak dengan yang akhir 175 100. Yang ni baru kamu tulis kos bahan langsung digunakan. Ni baru jawapan yang bahan langsung selesai. Kos bahan langsung digunakan. Itulah nah, format panjang ni maksudnya. Kita ada KDP di setiap bahagian. Bahan langsung, buruh langsung dan overhead. Settle. Any question that section? Itulah mirip KJ, pertambahan kerja dalam proses. Yang atas tu macam KJ, cuma ambil angka bahan langsung. Siap, item 1 lah. Komponen pertama adalah komponen bahan langsung. Komponen yang kedua adalah buruh langsung. So buat tajuk berikutnya, kos buruh langsung. Jadi soalan kita menggunakan istilah gaji operator pengeluaran. Jadi dah buat tajuk tu, tengok balik soalan, ambil cari angka ni lah. Ada pelarasan ni tu. Gaji operator pengeluaran. Okey, ada pelarasan 180 400. Baca balik ayat nombor 1 tadi. Kita ada ambil pekerja tambahan 4 orang dengan gaji 1,500 seorang. Jadi kena darab dululah. 4 darab 1,500, cek akan dapat 6,000. Jadi kena tambah lagi 6,000. Okey, sila tambahlah di dalam jalan kira. Tambah 6,000. So dapat 186,400. Okey, yang ni jangan tulis kat luar lagi lah, sebab kamu nak kena tambah dengan tolak kerja dalam proses. So angka dia letak laju dalam dulu. 184 lah, 186. Silap pula kali kedua. 400. Okey, ulang langkah yang sama macam bahan tadi. Kamu kena tambah dan tolak kerja dalam proses. So, tambah kerja dalam proses awal, selang satu tolak kerja dalam proses akhir. So sekarang ni tengok angka buruh. Tadi bahan dah ambil. Ni angka buruh pula. Awal buruh 2440. Akhir buruh 2420. Jadi selesaikan kiraan, bawa ke tepi. Satu 186,400 tambah 2440 188,500
840 tolak 2420. So buruh akhir sekali dapat 186420. Okey, selesai bahagian buruh langsung. Ada apa-apa soalan? Harap faham dan lekat terus. Jadi kita tengok dalam maklumat tambahan dia ada sebut royalty. Jadi maksudnya ada lagi satu lah kos prima, iaitu belanja langsung. So buat tajuk belanja langsung. Jadi ambil sajalah angka royalty tu yang dalam ayat tu. Royalty tadi dia sebut berapa? 5930. Okey, macam itulah, masukkan itu jelah. Maka lengkaplah bahagian pertama iaitu kos prima. Jadi boleh total tiga-tiga angka tu tambahlah. Bahan langsung digunakan, tambah dengan buruh langsung, tambahkan dengan belanja langsung, kamu akan dapat kos prima. Okey, kalkulator dia ada angka buruh, tambah dengan bahan, tambah dengan royalty 5930. Jadi prima dapat 367450. Okeylah, itulah jawapan setakat kos prima. Okey, butiran kos prima jangan lupa tulis. Selalunya dia bagi one off. Jadi royalty sudah masuk, boleh tick. Ya. Sorry. Nak tulis tambah tapi tulis tolak. Okey. Otak tidak bergabung. Sebut tambah tapi sebut tambah tapi simbol tolak. Bahaya tu. Kalau yang duk dapat lain tu, kalkulator pergi tukar bateri. Sebelum SPM sebenar, tukar bateri siap-siap. Baik, komponen yang keempat, overhead lah. Baik, ni cari banyak lah ni. So yang pertama sekali, jangan lupa tadi awal-awal kita buat penat-penat kan alat-alat kecil tu. Jadi untuk kita supaya takut tak terlupa nak ambil tu terus 2820. Okey, 2820 tu cek terus yang masuk kat overhead. 2820 belanja alat-alat kecil. Ataupun kamu boleh tulis je alat-alat kecil sebab dia main berat akaun tu. Okey, dapatlah satu markah. Jadi kalau kita nak tik soalan tu, yang dah alat kecil lah kan, kita dah guna dah tu. Yang mana tik tadi. Baik. So kalau kita ambil dari atas balik, yang kita dah tulis overhead tu, ni lah dulu kan, kita nak ambil susut nilai lah. Saya ambil apa yang kita cetak lah daripada senarai tu. So pertama kita nak kira susut nilai mesin. Okey, overhead pertama kita buat itu dululah. Susut nilai mesin. Tengoklah ayat ni. Sebelah ni nak nampak tu. Kaedah sudah tetap yang ada nilai scrap. Jadi apa ada formula yang ada nilai scrap ni? Ingat kot baru buat folio je. Udah. Formula dah. Yang ni bukan peratur darab kos lah. Yang ni kaedah yang ada rumus usia guna dengan nilai scrap tu. Kos tolak. Okey, kos tolak nilai scrap bahagi
usia guna. Jadi tengok balik kos mesin tadi 105,620. Cek tolak dulu dengan scrap 10,562. Lepas tu cek bahagi dengan 6 tahun. Semua tu letak dalam satu kurungan besar. Kira elok-elok. 105,620 tolak 105,662. Dapat 95,058 bahagi 6. So dapat 15,843. Okey lah, dapatlah satu markah untuk overhead susut nilai mesin. Jangan ingat formula lah, duk ragu-ragu kita tadi ni. Kos tolak scrap, kira dulu, lepas tu bahagi usia. Okey, overhead pertama selesai. Lagi? Tengoklah. Yang seterusnya, belanja membaiki mesin, tak ada pelarasan, salin saja. Belanja membaiki mesin. Belanja membaiki mesin 3210. Lepas tu buruh tak langsung. Buruh tak langsung. Salin saja. $2140. Gaji lupa nak tik gaji masuk dah ni. Baik, sekarang sewa. Sewa overhead 4/5. Masuk sewa, kira lah. Sewa 4/5 darab 66,000. So dapat sewa 52,800. 1 mark dapat overhead. Utility. Okey, utility ni dia ada tadi, dia ada apa? Belum bayar. So kena tambah dululah. Nah, utility tu kamu tambah dulu. Jadi utility ni buat macam ni lah. 33,000 tambah 600 dulu. Baru kamu darab dengan 75%. Okey, tu cara tulis utility punya ayat lah. 33,000 tambah 600 dapat 33,600. Baru darab dengan 0.75. Jadi overhead untuk utility dapat 25,200. Dapat satu markah lagi. Next is insurance kilang. $12,080. Jadi overhead daripada senarai selesai. Tapi ingatlah kita ada kerja dalam proses juga untuk overhead. Jadi sekarang ni kamu total dulu. Jangan bawa ke tepi lagi lah. Total dulu. 2820, 15843, 3210, 2140, 52800, 25200, 12080. Jumlah overhead 114,093. Sekarang ni lagi satu lah. Step yang sama macam tadi lah. Kerjaan proses tambah kerja dalam proses awal tolak kerja dalam proses akhir
Sekarang ni kamu ambil angka overhead. So refer balik soalan ni. 1390 dengan 2400. 1390 2400. Okey, baru kita selesaikan kiraan, baru bawa ke tepi. Tambah 1390 115,483 tolak 2400 113,083. Ni bolehlah jumlahkan. Kos prima tambah dengan overhead, maka dapatlah jawapan kos pengeluaran. So kos pengeluaran, okey, tambah dengan prima 367,450 dapat 480,533. Nak semak-semak samalah kira dulu. Kok saya salah kira. Baik, macam biasalah, faham baliklah. Kos pengeluaran adalah kos barang yang telah siap. Itu masuk kos pengeluaran lah, kos barang siap. So yang terakhir soalan C, akaun perdagangan. Okey, takat perdagangan sahaja nah. Jadi buat sehingga untung kasar. Akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2023. Yang ni kita akan buat berapa kolom? Yang ni 3 lah, sebab belian ada, dia ada belian barang siap lah, dengan pulangan barang siap pun ada. So yang ni kita buat format 3 kolom lah. Yang biasa-biasa tu kita boleh memadai buat 2 kolom. Yang ni kita buat 3 kolom. Sebab dia ada belian barang siap dan dia juga ada pulangan belian barang siap. Memang pakai 3 lah. So biasalah format ni J tolak KJ lah. Biasalah J tolak KJ dapat UK. Cuma KJ tu lah nak ada sedikit lah kan. Dia ada apa? Kos pengeluaran tambahan item. Tak apalah, buatlah bahagian J. Kamu pun, kita pun dah maklum tadi, kita dah rujuk soalan. Jualan barang siap. Ada juga pulangan jualan. Jadi tolak macam biasalah, buat macam biasa J tolak PJ. Nah, jualan tolak pulangan jualan ada kat situ. Inilah saya kuningkan tu. Jadi buat dua-dua lah, J tolak PJ lah. Sebagai permulaan dia. Jualan tolak pulangan jualan. So tengoklah angka masing-masing dalam buku. 654 210 tolak 36320. J tolak PJ biasanya adalah satu markah. 654 210 tolak 36320. So 617890. Baik, J settle. Tolak kos jualan. So format KJ ni dia macam normal lah. Ada apa? Inventory awal. Tapi yang ni sebab dia ada belian barang siap kat, so kena buat tu dulu lah.
belian barang siap. Nah, kita ambil barang siap lah, noh. Yang ni angka barang siap lah. Kemudian kita ada juga pulangan, noh. Pulangan belian. So, kalau macam ni kamu nak selit kos pengeluaran kat mana? Kamu boleh selit lepas ni lah. Nah, kos pengeluaran bukan boleh tambah di sini lah. Kos pengeluaran. Tolak inventory akhir. Nah, soalan ni dia ada dua benda lah. Belian barang siap dan juga kos pengeluaran. Tu bila macam ni biasalah inventory awal dengan akhir kamu letak kat tengah macam biasalah. Dapatlah sini kos jualan dengan untung kasar. So kerja kamu sekarang mengisi angka lah. Format KJ ni yang tu yang beza dah. Dia ada apa? Kos pengeluaran. Baik, inventory awal kamu rujuk soalan, ambil angka barang siap. So inventory yang kedua lah, inventory barang siap tu 34620 dengan 43740. Baik, salinlah masuk betul-betul dalam tu. 34620 43740. Okay, settle. Cari pula angka belian dengan pulangan belian. Pulangan belian ni hati-hatilah, kita ambil yang kita dah pecah dua tu. Belian barang siap. Duduk nampak kat tu. 16,400 belian barang siap. 16,400 tolak pulangan belian yang kita dah tengok maklumat tambahan tadi. 6320. Nah, pulangan belian yang kedua lah. 6320. Banyak pulangan belian dia tu. Besar. Beli 16,000 bagi balik 6. Apa berlaku ketidakcekapan di situlah dari segi pengurusan. Waktu terima barang tu tak semak. So 1080 10,080. Okay, yang tu jangan bawa ke tengah lah sebab kita nak tambah dengan kos pengeluaran tu. So ambil angka tadi pula. Kos pengeluaran yang kita dapat tadi 480533 ataupun sebarang angka masing-masing lah. 480533. Bahagia orang di bawah tu. Baik, nah baru bawa pi tengah lah. 480533. Jadi 490613. Dapatlah awal beli akhir tu. Buat macam biasalah. Awal tambah tengah 34620 tambah balik dengan yang tu 525 233. Cek tolak dengan inventory akhir, bawa ke tepi. 481493 angka KJ. So akhir sekali penamat jawapan kirakan untung kasar. Ya berdu 136397 jawapan akhir sekali. Okey, itulah penyediaan akaun pengeluaran dan juga akaun perdagangan bagi soalan Negeri Melaka tahun 2024